Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu subhanahu wa ta'ala ala asma'il husna wa sifatil ulya la ta'amlihi la tuhsa salatan wa salaman ala ibadihi istafa sallallahu alaihi wasallam alaihim ajma'in. ففهمنا سليمان كل من آتينا حكما وعلما سخرنا معدول الجبال سبح وتركنا فاعلين يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون يا رب إبراهيم يا رب محمد صلى الله عليه أجمعين. اللهم ارزقنا فهما وحكمة والعقل وحسب رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين ارزقنا فهم النبيين والعلماء العاملين حفظ المرسلين وإمام المتقين برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmatnya, begitu juga dengan limpahan rahmatnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dia menyempurnakan nikmatnya. Bila nikmat Allah diberi kepada hamba-hambanya lalu diikuti dengan rahmat Allah, maka nikmat itu akan mendapat keberkatan pada diri seseorang itu. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada pagi ini dalam sambung lagi kita ini Hidayatus Salikin fi Sulukil Muttaqin, petunjuk jalan-jalan Sulukil Muttaqin, jalan-jalan kepada ketakwaan. Nama kitab ni pun sedap dah, Hidayatus Salikin fi Sulukil Muttaqin. Orang panggil kitab Hidayatus Salikin. Itulah Imam Ghazali ni dia letak salikin belakang. Satu lagi kitab Sirus Salikin. Sirus Salikin Jawi tu, 4 jilid tu, kulit tebal. Itu salikin juga, tapi Sirus Salikin, perjalanan orang yang salik. Maka sebab itu dalam kitab ini juga dia kata Hidayatus Salikin fi Sulukil Muttaqin, perjalanan salik. Ia ada 2 jalan untuk sampai ke hadratillah, jalan salik dan jalan majzub. Jalan majzub ni Allah Ta'ala angkat secara ke hadratillah selalu, hebat. Adapun jalan salik ni banyak ibadat itu, ibadat ini Allah Ta'ala akan sampai kita ke hadratillah. Itu di antara yang disebut oleh para ulama. Sebab itulah Imam Ghazali karang kitab ini. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala, kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, wa'lam annaka yawmal qiyamati la yuqalu laka liman lam tal'an fulanan walima sakatta anhu bal lima lam ta'an iblisa طول عمرك ولم تشرر لسانك بذكره لم تسأل عنه ولم تطالب به يوم القيامة وإذا عنت أحدا من خلق الله تعالى طولبت به وسئلت عنه ولا تذمن شيئا مما خلق الله تعالى. Artinya, ketahui olehmu bahawasanya engkau pada hari kiamat kelak tiada dikatakan bagimu betapa tiada engkau laknat akan si fulan, dan tiada dikata bagimu betapa engkau diam daripadanya. Tetapi jika tiada engkau laknat akan iblis seumur hidupmu, maka tiada bimbang lidahmu dengan menyebut akan dia. Nescaya tiada ditanyakan dikau daripadanya, dan tiada dituntut akan dikau dengan dia pada hari kiamat kelak. Dan apabila engkau laknat akan seorang daripada makhluk Allah, nescaya dituntut akan dikau dengan dia, dan ditanya akan dikau daripadanya pada hari kiamat kelak. Dan janganlah engkau celakakan suatu daripada apa barang yang telah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلمنا في الدارين يا رب العالمين. Kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, ketahui olehmu hai talib ataupun hai salih. Ketahui olehmu ni, mu tu kena kepada talib, penuntut ilmu, ataupun salih, orang-orang yang sentiasa nak menjalan hati ke hadratillah, orang sentiasa nak balik pada Allah. Apa perlu dia ketahui? Bahawasanya engkau pada hari kiamat tiada dikata bagimu bertapa, tiada engkau laknat akan si fulan itu. Di hari kiamat kelak Allah Ta'ala dah akan tanya, kenapa mudah laknat si fulan tu? Kenapa mudah laknat orang ni sekian-sekian? Cuma dalam hadis lain, cuma Allah Ta'ala menyatalah, kenapa kamu memberi sokongan kepada orang ni? Mu tahu dah dia zalim, mu tahu dah dia tak betul, tapi kerana apa kamu ikut dia? Itu ada hadis Nabi SAW. Kerana amar ma'ruf dan nahi munkar ini sama sekali tidak boleh dirunding. Hak baik, hak ma'ruf tetap baik, yang jahat tetap jahat. Tak boleh maknanya hak yang jahat nak dikata baik dan baik dikatakan jahat. Itu Allah Subhanahu Wa Taala akan tanya, sebab masuk kepada hadis Nabi SAW, kullukum ra'in. Iaitu tiap sesuatu itu akan ditanya, yang berkaitan dengan amanah yang Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada seseorang itu, daripada peringkat bawah sampailah peringkat atasan, akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan tanya kenapa kamu dah laknat si fulan tu, dan tiada dikata bagimu bertapa engkau diam daripadanya, dan iaitu dikata juga kenapa engkau diam, kenapa engkau tidak laknat dia, kau diam saja begitu. Tidak. Tetapi jika tiada engkau laknat akan iblis seumur hidup, tetapi di sebaliknya, kalau seseorang itu tidak laknat iblis, iblis ni dia tidak laknat, dia tidak menjadikan musuh yang sebenar, dan dia tidak berbimbang lidahnya daripada menyebut iblis, yakni dia buat barang je dengan iblis, nescaya iaitu tiada ditanya akan dikau daripadanya, dan tiada tutup akan dikau pada hari kiamat kelak. Sebab apa? Sebab jelas dah iblis ni jelas ada musuh. Tu Allah Ta'ala tidak akan tanya bapung dah laknat dia iblis ni, sebab iblis ni sudah jelas. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi al-haq fala taghurrannakumul hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahi al-gharur inna syaitana lakum aduwwun fattakhizuhu aduwwa. Allah Ta'ala menyatakan, wahai manusia, inna wa'dallahi al-haq, sesungguhnya janji Allah itu benar, sama sekali tidak berdusta janji Allah. Fala tarurrannakumul hayatud dunya, jangan kamu dipermainkan dengan tipu daya dunia yang melalaikan kamu. Wala yurrannakum billahil gharur, dan tipu daya Allah Subhanahu Wa Taala. Allah beri sihat, Allah nak tengok secara mana. Allah beri senang, Allah Ta'ala nak tengok secara mana dia tu balik pada Allah atau tidak. Sihat begitu juga, Allah Ta'ala nak tengok dia ni membazir atau tidak. Nikmat sihat Allah beri, nikmat senang Allah Ta'ala beri ni, hak susah tu sudah tentu jelas dah. Ujian juga, sakit ujian juga, susah ujian juga, apa lagi, senang ujian juga, sihat ujian. Hakikatnya kita hidup atas dunia ini merupakan ujian. Sebab Allah Ta'ala nak memberi kekuatan kepada iman kita untuk jawab soalan mungkin nakir dalam kubur tu. Kerana kita sudah maklum, semua manusia mengetahui bahawasanya wal kuburu sundukul amal, kubur akan menjadi peti amal. Kalau peti rumah kita letak buah-buahan, apa lagi, bahan macam-macam, sebagai peti simpanan.
maka peti kepada kubur bab kata al-Imam al-Ta'iyyah fi Zuhdi dalam kata-kata zuhudnya, wal kuburu sundukul amal, kubur akan menjadi peti amal. Maknanya masuk dalam kubur akan berbawa dengan amalan dia sekali. Maka jangan wala yarurrannakum billahil gharur, jangan kamu dipermainkan dengan tipu daya Allah. Allah boleh menipu daya seseorang. Nampak nikmat Allah beri sihat, nikmat begini, tapi malah buat ibadah. Itu bahaya. Dan Allah menyatakan di bawah, innasyaitana lakum aduwwun fattakhizuhu aduwwa. Allah Ta'ala menyatakan sesungguhnya syaitan itu musuh kamu. Tu Allah Ta'ala nak marah. Kalau kita tengok lafaz Al-Quran di sini, Allah Ta'ala dah kata, innal iblisa aduwwun, sesungguhnya iblis itu musuh kamu. Fal isu fattakhizuhu aduwwa. Allah Ta'ala dah sebut iblis, tapi Allah sebut syaitan. Syaitan. Kerana iblis ni jahat sungguh. Bila dia jahat sungguh, Allah gelar dia sebagai setan. Itu sebab tu lah syaitan mari perkataan bahasa Arab iaitu syaitana. Syaitana yakni segala kejahatan berkumpul pada dia. Sebab itulah kalau orang tu dia orang jahat sungguh, munafik dan berpukul agama Allah gini, boleh kata ulama dipanggilkan dia setan. Tu bukan rupa dia macam iblis gitu-gitu. Tapi setan kerana kejahatan berkumpul pada dia. Saya sekali buat ibadah, orang berpuasa bulan Ramadan, puasa. Orang buat ibadah di bulan Ramadan, orang sembahyang, orang naik haji ke Baitullah, dia naik haji ke Baitullah. Orang bersedekah, dia bersedekah. Tapi tetap buat yang haram, salah dengan perempuan, macam-macam lagi lah, menedah auratnya, bermacam-macam. Maka berpura-pura dengan agama Allah, maka manusia itu boleh dikatakan setan, yakni sebab kejahatan berkumpul pada dia. Jadi Allah syaitan di sini iaitu iblis. Iblis Allah Ta'ala kata fattakhizuhu aduwwa. Jelas dalam Al-Quran menyatakan inna syaitana lakum aduwwun fattakhizuhu aduwwa. Sesungguhnya syaitan itu musuh kamu, fattakhizuhu aduwwa. Maka kenapa kamu tidak mengambil cara sebagai musuh kamu, kata Allah Azza wa Jalla. Maka kalau kita tengok dalam tafsir kata ulama, syaitan, inna syaitana lakum aduwwun, syaitan maknanya jelas dah manusia itu jahat, jelas kejahatan dia, berpura-pura dengan agama Allah, iaitu mempersendakan agama Allah, maka dia juga dikatakan sebagai setan. Maka buat apa dia nak buat dia sebagai kawan? Itu di antara disebut oleh Allah, disebut oleh para ulama dalam perbahasan hari ini. Tapi kalau tafsir Qurtubi, Al-Imam apa lagi Tabari, tafsir Tabari, Syarawi, mereka menyatakan juga iaitu syaitan di situ istilah iblis. Maka jelas, sebab itulah disebut oleh Imam Ghazali di sini, tidak ditanya kerana syaitan itu musuh jelas bagi kamu. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain ya rabbal alamin. Dan apabila engkau laknatkan akan seseorang daripada makhluk Allah, nescaya ditanya, dituntut akan engkau dan ditanya daripada engkau daripada hari kiamat kelak. Maknanya tadi disebut tidak ditanya, tidak ditanya kenapa tidak dilaknat begini. Tetapi bila seseorang itu berlaknat seseorang begini, seorang si fulan begini-begini, Allah Subhanahu wa taala akan tuntut. Allah Ta'ala kata kenapa kamu laknat dia, tu kenapa kamu laknat dia, laknat Allah ke atas kamu, kenapa? Dan janganlah engkau celakakan suatu daripada barang yang telah dijadikan oleh Allah, dan jangan mencelakakan sesuatu barang yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni makhluk Allah. Tak boleh celakakan makhluk Allah, seperti mana diwak misal dalam hadis Nabi sallallahu, iaitu mencelakakan angin. Angin kuat, dia kata
celaka sungguh angin ni, kenapa angin, ataupun dari musim-musim panas, kenapa begini tu. Walaupun kata ulama, dia kadang-kadang dia tidak mencelakai sesuatu makhluk Allah, tetapi dia menunjuk tidak puas hati dengan apa yang berlaku. Apa yang Allah Subhanahu Wa Taala buat, dia tidak menunjukkan tidak puas hati. Itu. Sedangkan Nabi SAW menyatakan likulli syai'in alamatun. Ya, sesuatu itu ada alamatnya. Allah buat sesuatu ada alamat dia. Allah Ta'ala buat panah, memanglah kajian iklim begini-begini, cuaca masalah, tu panas begini-begini, zahiriyah memanglah begitu. Tapi pada hakikatnya, daripada berpandukan kepada hadis Rasulullah, iaitu Allah menunjukkan sesuatu ada bermasalah, fasadil ard, ada yang berlaku kerosakan di atas muka bumi ini. Ada manusia yang diberi amanah, diberi akal, tetapi ada buat kerja tak betul atas dunia ni. Maka Allah nak menunjukkan kekuasaan dia. Tidak ada sesiapa boleh nak menyekat, nak menghadang kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada pun orang beriman, dia melihat ini adalah kekuasaan ayatillah la'allahum yadhakkarun. Mereka melihat suatu tanda-tanda kebesaran Allah, dan yadhakkarun, itulah orang-orang yang mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Dia balik pada Allah, sambil dia minta berlindung dengan Allah pula. Dia tengok kebesaran Allah, dia tengok apa-apa yang kekuasaan Allah, dia balik pada Allah dan dia minta berlindung daripada Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana Nabi SAW mengajar, iaitu wa'iyadzabillah. Wa'iyadzabillah, minta berlindung kepada Allah. Perkataan wa'iyadzabillah. Sebab itulah kita tengok perkara yang berbahaya, sunat, kita kata wa'iyadzabillah ataupun na'udzubillah. Na'udzubillah. Itu hadis bid'ah tu. Contohnya bid'ah pun bid'ah hasanah. Tu kalulah begitu. Sebab Nabi, para sahabat pernah kata Rasulullah diam. Jadi kadang-kadang orang yang tak faham kadang-kadang berkaitan bid'ah ni, tu habis benda dia nak menyesatkan. Tak boleh. Sami Allahu liman hamidah hamdan katsiran thayyiban. Rasulullah tak sebut, tapi para sahabat buat. Tapi diakui Rasulullah. Sebab kadang-kadang dia tidak memahami hadis Nabi SAW. Hadis itu apa? Hadis itu ialah sunnah, ataupun dikata at-tariq, atau digabung sunnah tu ya tariq, suatu perjalanan. Pada istilah ma utira minan Nabi SAW qawlan wa fi'lan takriran atau takriran. Hadis Nabi SAW ni ialah suatu riwayat yang daripada perkataan Nabi, qaulan ataupun daripada perbuatan Nabi, atau takriran ataupun pengakuan Nabi. Nabi duduk diam saja, tiba-tiba sahabat buat, Nabi tak larang. Macam hamdan katsiran thayyiban tu, Rasulullah dah kata, bahkan Rasulullah kata tu 30 orang malaikat turun nak berlomba-lomba nak catat siapa kata sami Allah hamidah, lalu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Maka begitu juga apa-apa lafaz yang tidak sebut oleh Rasulullah, macam para sahabat membuat na'uzubillah, melihat sesuatu yang dahsyat yang berlaku kepada puak-puak musyrikin Mekah, bala Allah, peperangan Ahzab, para sahabat menyatakan na'uzubillah. Kita tengok bawa kenderaan, na'uzubillah, kita bawa kenderaan, lalu kita tengok depan tu berlaku accident, teruklah, kita buat na'uzubillah minta berlindung, itu boleh. Maka begitu juga apa-apa yang disebut oleh Rasulullah SAW ataupun disebut oleh para ulama, maka kita perkara yang membahayakan boleh dikatakan, kita akan sebut na'uzubillah min zalik. Itu di antaranya. Qala musannif rahimahullah ta'ala, ketujuh, engkau peliharakan akan lidahmu daripada mendakwa atas
akan mendoa daripada mendoa atas seorang daripada makhluk Allah dengan doa kejahatan. Dan jikalau ada seorang itu mazlim, akan dikau sekalipun, mazlim yang menzalimi kamu sekalipun, dan jangan engkau doa atas mereka itu dengan kejahatan, dan engkau serahkan perbuatannya kepada Allah. Dan yang ketujuh ini disebut oleh Syekh Abdul Samad Al-Limbani, yang ambil daripada Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Jangan engkau, yakni ketujuh, engkau pelihara lidahmu daripada mendoakan atas seseorang daripada makhluk Allah dengan doa kejahatan. Maknanya jikalau ada seorang itu mazlum yang menzalimi akan dikau sekalipun, jadi sunat jangan lidah kita ni mendoa, iaitu orang yang membuat mendoa kejahatan. Sebab apa? Sebab kata ulama, diri orang yang kena zalim tu lalil hijab dah, tak ada hijab dah. Allah Ta'ala, seseorang itu buat zalim pada orang, maka lalil hijab, tidak ada hijab dah. Bahkan faqad nasara, orang yang seperti mana disebut dalam hadis, iaitu dalam Sunan At-Tirmizi rahimahullahu ta'ala, Nabi SAW bersabda, sesiapa yang berdoa kepada Allah, tak kala dia kena zalim, dia kata, ya Allah, aku kena zalim, sakitnya, pedihnya, dia mengadu kepada Allah, faqad nasara, sesungguhnya dia sudah mendapat pertolongan. Diri dia tidak minta pertolongan kejahatan kepada orang tu, itu pun sudah di diri dia tu sudah dikatakan mendapat pertolongan. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala tidak sama sekali itu menolak doa-doa orang yang kena zalim. Sebab itulah ada hadis Nabi SAW kata, seorang sahabat bertanya Rasulullah, ya Rasulullah, iaitu bagaimana dikatakan kita nak menolong saudara itu, nak menolong saudara kita. Rasulullah menyatakan, kamu jangan menzalimi seseorang, dan kamu juga hendaklah melarang seseorang menzalimi seseorang. Kita larang, kita jaga diri kita menzalimi orang, dan kita jaga juga supaya orang lain jangan menzalimi orang lain. Itu dia katakan sebagai kamu menolong saudara kamu. Jadi sebab itu disebut ini, jangan mendoa daripada seorang dari makhluk Allah dengan doa kejahatan. Dan jikalau dia menzalimi diri kamu sekalipun, jangan doa celaka juga pada dia, serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak dia pergi sembahyang, rajin lagi ibadat, jangan doa pada dia, melainkan adalah suatu sanad yang lain menyatakan, kalau kejahatan itu melampau sungguh sehingga memudaratkan kita, maka minta dengan Allah supaya Allah memberi perbalasan segera. Ya Allah, sesungguhnya seperti mana didoa oleh seorang ulama tu, saya dah ingat, dia kata dalam kalamnya, dalam perkataan dia berkata, ya Allah, sesungguhnya kamu segerakanlah perbalasan kepada orang-orang, kepada si fulan ataupun si fulanah ini yang menzalimiku. Sesungguhnya ujian ini sungguh berat bagiku, maka segerakanlah perbalasan kepada dia ataupun si fulan ini. Itu ada dalam sanad yang lain kata boleh cara itu, tapi tak ada khitab lah, ya Allah bagi seteruk pada dia, ya Allah, dah boleh begitu. Ya Allah bagi lepen tika, ya Allah, apa lagi, ya Allah beri dia begini, melanggar macam-macam, itu tak boleh. Para ulama tidak boleh mendoa menyatakan begitu. Tapi kalau umum, oleh kerana kejahatan dia itu menyebabkan kita tidak mampu untuk menanggungnya, boleh setengah pandangan para ulama menyatakan, ya Allah, sesungguhnya segera. Tapi syaratnya hadapan tak ada lagi. Ulama kata minta doa hidayah dulu, ya Allah berilah hidayah pada dia, ya Allah berilah petunjuk
supaya dia sedar perbuatan dia, supaya dia malu pada aku atas perbuatan dia tu. Doa begitu. Tu. Tapi kalau kejahatan itu melampau sungguh, maka boleh minta. Tu. Seperti mana disebutlah hadis dia lain, banyaklah kisah-kisah terdahulu. Seorang ulama dia kena zalim oleh pemerintah, lalu dia mengangkat tangan, lalu Allah menggulingkan kerajaan itu. Tu ada. Tu. Adapun bila maslahah antara masyarakat tidak peringkat besar, contohnya orang zalim kita, itu ada juga pandangan Fudail bin Iyad rahimahullah taala. Imam Fudail kata kita sabar tu biar tahap gelepar. Gelepar seorang. Gelepar orang buat jahat pada kita, zalim, biar kita gelepar seorang. Nangis seorang, gelepar. Itu lebih afdal. Tu pandangan Imam Fudail bin Iyad. Kerana sebab apa ulama kata begitu? Kerana ada di kalangan para ulama menyatakan, iaitu kerana diri orang yang buat zalim tu Allah Subhanahu Wa Taala pasti janji. Allah Taala janji pasti akan membalas. Banyak kan dalam kitab, dalam hadis-hadis Nabi sallam, ad-du'aul mustajabah fi amr, iaitu doa-doa mustajabah banyak. Allah Taala tidak tolak mana doa ibu bapa, doa minta doa daripada ibu bapa, dia nak buat gini, orang masih ada ibu bapa lah. Itu maknanya tidak ada hijab. Allah Taala tidak hijab. Dan doa orang musafir, doa orang musafir mustajab juga. Doa orang musafir, doa kepada orang yang balik musafir, balik dari Mekah ke, balik daripada apa-apa ke, perjalanan jauh, dia balik musafir, kita minta doa dengan dia. Dan doa orang yang nak pergi musafir, maksudnya kita nak pergi musafir, kita minta doa kepada orang yang kita nak orang yang musafir ni minta doa kepada orang yang duduk kampung. Tu saudara mara dia ke, jiran tetangga dia, saya ni nak jalan jauh pagi ni, doa sikit. Tu diri kita minta doa kepada dia, doa orang yang duduk kampung tu boleh hijab, mustajabah. Allah Ta'ala beri mustajabah. Dan tiba-tiba dia musafir, lepas tu dia balik. Musafir yang halal lah, haram tak boleh. Tak ada hijab tu, situ haram dah. Bila dia musafir, dia berjalan, lalu kita minta doa dengan dia pula, mustajabah. Doa mustajabah. Doa ketika hujan, tu mustajabah. Tu. Dan doa orang yang kena zalim, doa orang yang kena zalim, orang yang kena zalim adalah hijab. Banyak lagi perkara doa yang mustajabah tidak dihijab. Tak ada hijab. Maknanya sekali dia berdoa tu Allah Ta'ala terima selalu. Allah Ta'ala terima, nampak tak ada perubahan pun, maka hakikatnya Allah Ta'ala sudah terima. Cuma ada pemberian Allah itu cara cepat, cara lambat. Itu tak boleh nak dipanggil al-makhluk la syattar bitadbirillah. Makhluk tidak boleh menguruskan tadbir Allah, tak boleh. Rancangan kita adalah gini. Tapi tak boleh kita nak atur tadbir Allah. Allah Ta'ala sudah tetap dah takdir gini. Tu tadbir Allah tu. Ataupun takdir Allah, takdir ataupun tadbir. Tadbir ni penulisan Allah. Sebab tu Imam Abu Yazid Al-Bustan dalam perkataan, dalam kalam dia kata, jika manusia mengetahui hakikat tadbir Allah, pengurusan Allah, Allah Ta'ala tu dah kehidupan orang ni begini, orang ni dia mati sekian-sekian, orang ni dia kena duit sekian-sekian, begini Allah Ta'ala tu dah. Seorang ni dia akan dapat nikmat begini, Allah Ta'ala tu dah. Ataupun takdir Allah, suatu ketetapan Allah. Jadi kata Al-Imam Abu Yazid Al-Bustan, jika manusia mengetahui hakikat tadbir Allah dan hakikat takdir Allah, nescaya manusia akan menangis sehingga hatta lahya, sehingga basuh janggut dia ni. Kalau manusia mengetahui hakikat takdir ataupun satu lagi tadbir Allah, peraturan Allah Ta'ala urus dia begini, dia mengetahui, nescaya manusia akan menangis. Sebab apa?
kerana buruk sangkanya terhadap tadbir Allah dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Manusia akan menangis. Kata Al-Imam Abu Yazid, itu yang disebut oleh Abu Yazid Al-Bustami rahimahullahu taala. Jadi sebab itulah tidak boleh kalau afdalnya, kalau mengikut ilmu tasawuf, serah pada Allah Taala saja. Orang buat zalim pada kita, doa hidayah, biar Allah beri hidayah pada dia, biar berasa segar, malu buat jahat pada kita ni, buat zalim, fitnah macam-macam ni. Tu biar serah pada Allah. Allah Taala akan tu. Tak boleh ya Allah bagi dia begini, biar dia lepas begini. Ya Allah biar dia seteruk. Ya Allah begini ada boleh, bahaya. Silat-silat bulan, kata ulama, setengah ada pandangan ulama. Kalau silap, saya anak murid pada Imam Fadil bin Iyad, nama dia Al-Imam Sufyan bin Uyainah rahimahullah ta'ala, dia katakan silap-silap kalau kita doa buruk-buruk pada orang, menyebabkan kena pada diri kita pula, atau kena diri anak-anak kita pula. Itu bahaya, itu berhati-hati. Tapi hak tadilah, mana kalau kejahatan itu berkuasa, ada di kalangan para ulama kata boleh. Jahat sungguh. Seperti mana doa seorang ulama. Saya ingat dah, nanti tengok semula apa ulama tu, seorang ulama tu. Seorang ulama tu. Oleh kerana pemerintah ni jahat sungguh, menzalimi dia, memakan harta rakyat begini-begini, dia mengangkat tangan kepada Allah. Tu lalu hancur. Itu. Dan ada hadis Nabi SAW dan kisah-kisah Nabi ada juga. Cuma di depan masyarakat tak boleh kita tunjuk tu, melainkan tempat ilmu boleh kita cerita benda gini. Kalau kita mengajar, kita cerita kedai-kedai kopi tak boleh. Kita kata kita boleh doa jahat pada orang, boleh minta celaka pun boleh. Tak boleh. Tempat makan kedai kopi ni bukan tempat ilmu. Walaupun boleh sembang bab ilmu, tapi bimbang didengar oleh orang-orang yang tidak memahami ilmu agama. Dia kata, aku dengar kawan tu cakap tadi tu, dia tu boleh tahan juga tu, pandai juga tu. Dia kata boleh. Sedangkan dia tidak tahu ada perbahasan, di lain ada perbahasan macam mana begini. Itu tak boleh. Itu yang disebut oleh para ulama. Dan engkau serah perbuatannya pada Allah, tapi hak terbaik serah pada Allah lah. Biar Allah urus saja. Allah Ta'ala akan balas orang buat zalim, buat kejahatan. Allah Ta'ala janji. Dan engkau serahkan perbuatan itu kepada Allah. Kita atuk Allah gini. Buat selalu fikiran saja. Serah pada Allah. Biar Allah Ta'ala saja surah. Itu. Dan sabda Nabi sallallahu, kerana sabda Nabi sallam, innal mazluma la yad'una 'ala zalimi hatta yukafi'al thumma yabqa lil zalimin fadlun 'indahu yutalibuhu bihi yawmal qiyamah. Artinya bahawasanya orang yang dizalim oleh orang, sesungguhnya telah meminta ia akan doa atas orang yang menzalimi akan dia, hingga dibalas oleh Allah Ta'ala akan dia. Kemudian ada tinggal bagi orang yang zalim itu lebih daripada balasannya, maka dituntut ia akan orang yang dizalim itu. Jadi orang yang dizalim ini sesungguhnya diminta doa dengan Allah atas kezaliman orang yang buat zalim pada dia ni, hingga Allah Ta'ala akan balas. Allah Ta'ala akan balas selalu. Dan kemudian ada tinggal bagi orang zalim itu lebih daripada balasannya. Jika ada lebih lagi, tak cukup lagi, maka dituntut orang yang dizalim itu, yang dituntut pahala. Ni kalau kita tengok hadis Nabi SAW ni, kata Al-Imam Al-Iraqi, dia kata lan ukhriju lil hadis masalah, aku tidak berjumpa hadis Nabi SAW ini. Jadi hadis ni diketebuk oleh itu sebagai hadis yang dhaif. Tapi ada hadis yang Muslim yang sahih, yang mana dikatakan orang muflih itu siapa? Orang muflih itu ada hadis Nabi SAW. Yang Nabi SAW nyatakan orang yang muflih itu orang yang menzalimi seseorang. Macam mana? Di hari kiamat kalau Allah Ta'ala tuntut ni muat zalim pada dia, Allah Ta'ala balas kejahatan dia ni. Allah Ta'ala tiba-tiba tak cukup pembalasan tu, Allah Ta'ala ambil pula kebaikan orang yang buat zalim. Orang yang buat zalim dia buat kebaikan juga, dia sembahyang, dia buat ni, ada kebaikan dia, ada pahala dia. Maka pahala dia itu diberi kepada orang yang kena zalim. Pahala orang yang buat zalim diberi kepada orang yang kena zalim. Tak cukup lagi, Allah Ta'ala ambil pula kejahatan
orang yang kena zalim. Orang yang kena zalim ni ada juga kadang-kadang dibuat kejahatan sikit sebanyak. Kejahatan orang yang kena zalim pula diumbang kepada orang yang membuat zalim. Sampai tahap tu bisanya bila seseorang menzalimi seseorang, na'udzubillah min zalik, lebih lagi dia menzalimi, dia memerintah, dia seorang pemimpin, dia menzalimi keseluruhan rakyat dia, tu barat lagi, tu bahaya lagi. Seseorang pun dibalas begini dah, maka orang banyak tu lebih lagi, sehingga dibalas pada hari kiamat kelak. Kemudian engkau pelihara lidahmu itu daripada mizaj, artinya butuh ragu dan sakhriyah. Kedelapan yang kita berhenti di sini. Mudah-mudahan apa yang kita dengar pada pagi ini jadi manfaat kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah SWT sentiasa merahmati kita dan menjadikan majlis ilmu ini pada pagi ini menjadi amal soleh yang sangat dicintai oleh Allah SWT. Jadi sekarang ini dulu, Wallahu a'lam. A'udzu bisyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan fi na'ika wa zila ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal 'azim sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa sallam. Allahumma aghnina bil 'ilm wa zayyina bil 'ilm wa akinna bit taqwa wa jannibna bil 'afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.